Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Zakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dirinya. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jemaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi dalam pembacaan kitab Aqidatul Awam, dan kita sampai kepada nazam pengarang kitab Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtanim. Hum Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih wa Ibrahim. Kullum muttaba'. Perincian 25 nabi yang wajib kifayah bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya. Maka pastikan dan perhatikan mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim. Seluruh mereka diikuti. Maka Syekh Ahmad Al-Mazuqi menyebutkan nama-nama bagi para nabi yang bagi setiap mukallaf itu wajib kifayah untuk mengetahuinya, kerana nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka sebelum ini kita telah menyebutkan 50 aqaid, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 yang mustahil bagi Allah, dan juga satu sifat yang harus bagi Allah. Maka berjumlah 41. Juga baki yang 9 itu sifat yang wajib bagi para nabi. Kemudian lawan bagi sifat yang wajib itu sifat yang mustahil. Kemudian sifat yang harus bagi para nabi. Dan juga kita telah menyebutkan sifat-sifat yang harus, yakni bagi para nabi ini mereka harus bersifat dengan kemanusiaan, selagi mana sifat itu tidak mengurangi darjat mereka sebagai seorang nabi. Adapun sifat kemanusiaan, yakni yang harus berlaku kepada manusia, tetapi sekiranya ia mengurangi martabat mereka sebagai seorang nabi, ini tidak berlaku. Seumpama ada yang mengatakan tentang Nabi Musa dengan gagap. Gagap ini gagaplah, bukan gagap. Yakni ini kita tak menyebutkan tentang kisah Nabi Musa yang memakan daripada bara api di hadapan Fir'aun dengan gagap. Tidak, tapi sedikit berlaku perlahan untuk Nabi Musa menuturkan. Tapi apabila Nabi Musa menuturkan perkataan, ini masih jelas, lancar dan memahamkan. Cumanya berlaku sedikit perlahan. Tapi bukan bermakna Nabi Musa gagak. Kalau gagak ni macam mana? Macam tu ke? Itu tak berlakulah kepada seorang nabi. Kerana seorang nabi ini mereka diutuskan untuk menyeru manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala tidak akan mengutuskan seorang nabi yang mana pada pandangan manusia ini, manusia
tidak berminat ataupun akan menjauhkan diri mereka, itu tak berlaku. Biasanya kalau seorang Nabi gagak ni, manusia tak akan sabar. Manusia tidak akan sabar untuk mendengar seruan mereka. Contoh orang gagak, biasanya orang ni banyak yang akan menjauhkan diri, melarikan diri. Maka kerana itu wajib kita meyakini semua sifat yang berlaku kepada manusia, sekiranya itu menyebabkan manusia menjauhkan diri kepada seorang Nabi, maka itu tak akan berlaku kepada seorang Nabi. Walaupun sifat kemanusiaan itu harus berlaku kepada manusia yang lain yang tidak diangkat menjadi Nabi. Contoh gagak, ini harus berlaku kepada manusia, tetapi itu tidak harus berlaku kepada manusia yang diangkat sebagai seorang Nabi. Okey, baik. Maka Syekh Ahmad Al-Marzuki menyebutkan nama-nama bagi para Nabi ini yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi bukan semua yang disebutkan di sini, tapi 25 Nabi sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dan benar-benar kami telah mengutuskan para rasul sebelum kamu, di antaranya mereka itu, yakni di antara para rasul yang diutuskan, ada yang telah kami ceritakan kepada kamu, dan sebahagian mereka belum kami ceritakan kepada kamu. Dan para ulama berbeza pendapat tentang jumlah bagi para nabi dan rasul. Pertama, jumlah nabi ini ada 124,000, sedangkan yang diangkat daripada 124,000 nabi itu menjadi rasul itu berjumlah 313, seperti mana yang kita maklumlah. Cumanya hadis ini, yakni keterangan tentang 124,000 nabi itu diambil berdasarkan hadis daripada riwayat Ibn Hibban daripada sahabat Abu Zar daripada Nabi SAW. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak ditentukan jumlah nabi atau rasul dengan hitungan tertentu, kerana sebahagian ulama mengatakan bahawasanya hadis ini menurut sebahagian ulama masih lagi ada khilaf tentang kesahihannya. Kerana itu wujudnya perbezaan pendapat dari kalangan ulama. Ada pendapat ulama yang mengatakan berjumlah 124,000 nabi, kemudian 313 rasul. Pendapat yang kedua, tidak ditentukan jumlah nabi atau rasul dengan hitungan tertentu. Kerana apa? Kerana, dan inilah pendapat yang kuat, kerana dibimbangi memasukkan yang bukan nabi atau rasul sebagai nabi dan rasul. Contohnya bukan berjumlah 124,000, bukan berjumlah 313, maka boleh jadi yang bukan jumlah tersebut 124,000. Maka boleh jadi jika ditentukan hitungan yang tertentu, boleh jadi memasukkan yang bukan nabi itu sebagai nabi dan memasukkan yang bukan rasul itu sebagai rasul. Ataupun dibimbangi mengurangi pula jumlah nabi itu, yang tadi dibimbangi menambah, yakni dibimbangi dikurangi pula. Sebenarnya jumlah nabi itu 124,000, boleh jadi lebih dan boleh jadi kurang. Maka kerana itu tidak ditentukan. Tapi untuk kita kelebihan, yakni jika sesuatu hadis itu ia dhaif, tetapi bab untuk menceritakan itu masih lagi diperbolehkan, yakni untuk menceritakan, melainkan jika hadis yang dhaif ini pada bab akidah itu tidak digunakan, ataupun untuk menentukan kewajipan ataupun perkara ini wajib dilaksanakan, maka kita tak menggunakan hadis yang dhaif. Tapi untuk menceritakan, seumpama kita kata jumlah nabi itu berjumlah 124,000, maka ini diperbolehkan.
Okey, baik. Nama-nama Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Baginda adalah manusia pertama dan juga Rasul pertama yang diciptakan oleh Allah. Jika baginda bukan seorang Rasul, seperti mana yang didakwa oleh sebahagian fahaman, mereka mengatakan Nabi Adam ini bukan Nabi. Bahkan mereka beranggapan Nabi Adam itu hanya seorang lelaki soleh yang biasa. Tidak, kita mengatakan Nabi Adam itu adalah manusia pertama dan juga Rasul pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Nabi Adam itu bukan Nabi dan bukan Rasul, maka siapakah yang akan berdakwah kepada anak-anak dan cucu Nabi Adam? Yakni Nabi Adam itu mereka bukan hidup seperti binatang, seperti haiwan yang tidak ada aturan, tidak. Bahkan Nabi Adam itu seorang Nabi dan seorang Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan yakni pengetahuan kepada Nabi Adam bagaimana cara untuk hidup. Maknanya bukan Nabi Adam itu hidup seumpama yang digambarkan hidup dalam gua, tidak berpakaian dengan, kalau sini orang panggil apa? Kalau orang Kelantan dia panggil cerawak kan. Sini skirt. Ibarat macam skirt kan. Tapi apa istilah sini? Yakni macam kain pendek itu, kemudian bungkus hanya paras peha. Tidak, Nabi Adam dan anak-anak Nabi Adam tidak hidup sedemikian. Bahkan Nabi Adam ini baginda tahu nama-nama gandum, nasi, pakaian, bagaimana cara nak membuat pakaian, bagaimana cara nak membina rumah. Maka Nabi Adam itu tidaklah hidup seumpama yang digambarkan hidup di dalam gua, kemudian berburu binatang, kemudian yakni seumpama orang asli ke orang apa yang contoh. Itu tidak berlaku kepada Nabi Adam dan juga keturunannya. Maka Nabi Adam ini baginda diberikan pengetahuan bagaimana untuk hidup. Kerana Nabi Adam ini ada syariat, kerana Nabi Adam sebagai seorang Nabi lagi Rasul, maka baginda ada aturan hidup, yakni menutup aurat dan seumpamanya. Itulah yakni ada syariat bagi Nabi Adam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Yakni memilih di sini adalah menjadi nabi atas alam semesta. Maka ayat ini ulama mengatakan bahawasanya seperti Al-Imam Fakhrur Razi, beliau berkata dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan bahawa para ulama wa ajma'u, yakni para ulama telah bersepakat annal murada bihadza, yakni ke atas yang dimaksudkan dengan pemilihan itu adalah an-nubuwah, yakni dengan kenabian. Maka ini daripada surah Al-Imran. Maka ini dalil ke atas pemilihan Nabi Adam itu juga sebagai seorang Nabi. Kerana Allah Ta'ala berfirman, innallaha astafa Adam, kemudian wa Nuha, kemudian Nabi Nuh. Maka di sini menunjukkan kepada kita sekiranya pemilihan Nuh itu sebagai seorang Nabi, maka begitu juga pemilihan Adam itu juga sebagai seorang Nabi. Maka di sini kena berhati-hati. Kadang-kadang kita friend dengan seseorang di Facebook kan, kita tengok dia ni kata Nabi Adam itu bukan Nabi, maka dia terpengaruh dengan satu fahaman. Maka kita mengatakan ini tidak disebut oleh ulama. Bahkan para ulama telah bersepakat akan pemilihan itu dengan nubuwah. Maka ini tak mengecualikan Nabi Adam sebagai seorang Nabi, kerana Allah Ta'ala berfirman dengan satu ayat yang sama. Contohnya kita sebutkan tadi firman Allah, yakni
disebut dalam satu ayat yang sama, innallaha astafa Adam wa Nuha. Maka untuk mengecualikan Adam itu bukan nabi, kemudian Nuh itu sebagai nabi, sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang sama, maka pengecualian itu tidak sabit. Kita kata kalau Nuh itu dipilih untuk menjadi nabi, maka begitu juga Adam itu dipilih untuk menjadi nabi. Jelas ke tidak ayat ini? Dan Nabi Adam adalah seorang nabi dan rasul yang tampan wajahnya, tingginya 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Adam 60 dhira'an fi 7 azru'in arda. Nabi Adam tingginya itu 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga di sini hendaklah juga kita berwaspada terhadap pendapat yang menyeleweng, yang menyimpanlah daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan Nabi Adam itu seperti kera, seperti mana yang diyakini oleh pengikut teori Darwin. Ini jangan kita anggap ini pun kena beritahu ke Ustaz. Orang dah tahu semua bahawasanya Nabi Adam itu manusia, bukannya asalnya daripada monyet. Tidak, kerana sebahagian non-Muslim mereka masih lagi berpegang dengan teori Darwin. Dan ada sebahagian pelajar saya dahulu, dia pergi tuition, dia kata ada yang non-Muslim, dia menyebut tentang teori Darwin. Maka kerana itu kita kena beri juga pengetahuan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu ini benda yang salah. Jangan ragu-ragu tentangnya, bahkan yakinlah bahawasanya asal usul kita itu bukan daripada kera, monyet ataupun chimpanzee dan seumpamanya. Maka teori Darwin ini bertentangan dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar telah Allah Ta'ala ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Dalam bentuk yang terbaik. Andai kata kalau manusia itu, contohlah kalau mereka mengatakan asal manusia itu daripada kera, andai kata orang nak bagi kita isteri secara percuma, dia kata saya bayar 10,000 kamu buat, kemudian dia ambil seekor kera, dia soletkan pakai gincu, pakai solet. Ustaz nak kahwin tak Ustaz? Biasanya kita tak akan kahwinlah dengan monyet ni. Kemudian andai kata kalau betullah pendapat mereka mengatakan asal manusia itu daripada kera, kenapa kita tak pernah menyaksikan setelah sepanjang kehidupan kera ataupun monyet ini tak pernah pun jadi manusia? Contoh kita tanya orang yang di zoo, ni manusia bila nak jadi manusia? Andai kata teori itu manusia daripada monyet, ini kita bagi contoh je lah, yakni kita menggunakan akal kita yang Allah Ta'ala berikan, bahawasanya teori ini adalah teori yang bercanggah lah dengan akal sihat kita. Dan Nabi SAW bersabda, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajh hasanal saut wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Sabda Nabi SAW, tidaklah Allah Ta'ala mengutuskan seorang Nabi pun kecuali yang elok wajahnya, yang sangat tampan akan wajahnya, yang merdu suaranya. Dan Nabi kalian adalah yang paling tampan wajahnya dan yang paling merdu suaranya, yakni semua para Nabi. Mungkin kita hanya dengar kisah Nabi Yusuf dengan ketampanan wajahnya, juga Nabi Daud, yakni nabi-nabi yang memiliki suara yang sangat merdu, tetapi pada hakikatnya semua tidak ada berkecuali para nabi itu wajah mereka semuanya baik-baik, tampan, dan suara mereka semuanya adalah merdu. Ini disebutkan oleh Nabi. Bahkan Nabi kata, Nabi kamulah yang paling elok wajahnya dan yang paling merdu akan suaranya. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Juga Nabi Adam telah mengetahui nama-nama segala sesuatu yang ada di bumi ini dan mengetahui semua bahasa. Yakni ulama mengatakan
apa yang ada di dunia ini seumpama bahasa-bahasa. Jika bukan Nabi Adam yang mengajarkan, lalu bagaimana manusia dapat mengetahuinya? Jika Nabi Adam yang tidak mengajarkan kepada anak cucu baginda, lalu bagaimana manusia dapat tahu cara menanam gandum, yakni daripada gandum itu boleh dihasilkan makanan? Maka ini adalah semua daripada ajaran yang diajar oleh Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah taala yang telah mengajarkan Adam itu nama-nama seluruhnya. Maka para ulama telah mengatakan apa yang wajib ke atas mukallaf ini adalah beriman dengan kenabian seluruh nabi yang telah tetap kenabian mereka secara umum, sama ada yang disebutkan atau yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang difardukan ke atas kita. Adapun menghafal nama-nama satu persatu itu tidak wajib secara fardu ain, tapi fardu kifayah. Yang wajib ke atas kita adalah kita beriman secara umum seluruh nabi yang telah tetap kenabian mereka, jelas. Tapi untuk menghafal itu kita tak kata cuba baca 25 nabi, tak ingat. Kita pun kata balik hafal, tapi kita tak kata ini haram kerana kamu telah lupa, dan kita tak kata kamu wajib menghafalnya. Tidak, tapi itu adalah fardu kifayah. Yang lebih baik hafalah, cumanya kita nak menyebutkan di sini dari sudut satu persatu itu tidak wajib secara fardu ain. Kerana kalau fardu ain maka ini wajiblah, yakni berdosa sekiranya tidak menghafalnya. Tapi yang wajib di sini, contoh kita tengok 25 nabi. Okey, kita beriman kepada mereka secara umum, yakni kita beriman dengan seluruh nabi yang telah tetap kenabian mereka secara umum, sama ada yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga 10 nama malaikat ini tidak wajib secara fardu ain untuk menghafalnya. Tidak wajib fardu ain untuk menghafalnya satu persatu nama mereka. Tapi yang wajib seumpama yang kita sebutkan tadilah, yakni kita beriman dengan para malaikat yang telah sabit akan penyebutan mereka akan malaikat. Jadi malaikat yang 10 seumpama Jibril, Mikail, Azrail, Israfil, kemudian Raqib, Atid, Munkar dan Nakir dan seumpamanya. Maka setelah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, malaikat, jin dan makhluk-makhluk lain, jenis makhluk terakhir yang Allah Ta'ala ciptakan adalah manusia. Yakni makhluk yang terakhir yang Allah Ta'ala ciptakan setelah Allah menciptakan langit, adanya bumi dan apa yang ada di bumi seperti sungai, pokok dan seumpamanya lah. Maka jenis makhluk terakhir yang Allah Ta'ala ciptakan adalah manusia. Dan manusia pertama Allah Ta'ala ciptakan adalah Nabiullah Adam. Tapi di sana ada teori yang mereka katakan ada 10 Adam sebelum Adam. Itu saya tak tahu rujukan mereka ambil daripada mana. Kita mengatakan Nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam. Manusia yang pertama adalah Adam. Dan Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Tapi ada beberapa fahaman mereka ingin memasukkan dalam masyarakat kita ni, yakni terutamanya mereka yang melihat video TikTok, Facebook, YouTube. Mereka cuba untuk mengatakan sebelum Nabi Adam ada lagi Adam. Tak tahu berapa, Adam yang 10 ke Nabi Adam yang sekarang ini 10. Tidak, kita berpegang dengan hadis, kerana hadis mengatakan Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, yakni bapa manusia. Kalau dikatakan adanya Adam selain daripada Adam, maka bapa manusia ni jadi banyaklah pulanya. Maka kita mengambil apa yang warid di dalam hadis dan Al-Quran.
Maka Nabi Adam ini diciptakan daripada tanah yang bercampur air. Allah Ta'ala telah memerintahkan salah satu daripada malaikat ini untuk turun ke bumi dan mengumpulkan daripada semua jenis tanah dan membawanya ke syurga. Kemudian dicampurkan tanah tersebut dengan air daripada syurga. Kemudian daripada campuran itu dijadikan bentuk badan Nabi Adam, dan Allah Ta'ala telah memasukkan roh ke dalam badan Nabi Adam. Apabila masuknya roh, baginda bersing, dan perkataan pertama yang baginda kata adalah Alhamdulillah. Baginda berkata, dan Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Adam, seperti yang kita katakan tadi, pengetahuan semua bahasa. Bahasa Cina ke, bahasa Mandarin ke, Tamil ke, bahasa Syriani ke, bahasa Ibrani. Maka Allah Ta'ala telah memberikan pengetahuan tersebut, dan Nabi Adam lah yang mengajarkan kepada anak-anak baginda akan bahasa-bahasa tersebut. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan isteri kepada baginda, iaitu Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek di sebelah kiri. Ini kisah ini kita ulang kaji je lah, kita telah pernah mendengarnya. Cumanya beberapa kisah yang saya tak pernah dengar, antaranya yang kita sebutkan tadilah, ada yang kata sebelum Nabi Adam telah ada Adam sebelum Adam. Tak tahu Adam itu siapa. Tapi kita tak berpegang dengan tersebut, kerana Adam yang kita yakini sekarang ini itu adalah Abul Bashar, manusia yang pertama, dan Nabi yang pertama, dan Rasul yang pertama. Dan Hawa ini diciptakan dengan saiz yang sesuai dengan Nabi Adam. Bukan terlalu rendah, bukan dalam keadaan terlalu kecil, tapi sesuai dengan Nabi Adam. Ketinggian juga adalah 60 hasta. Maka mereka ini telah hidup satu tempoh dalam syurga. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, beliau berkata, anna Adam lam yamkuth fil jannah illa ma bainal asri ilal ghurub. Sesungguhnya tidaklah Adam itu tinggal di syurga kecuali di antara asar dan terbenamnya matahari. Ini satu pendapat mengatakan bahawasanya Nabi Adam tempoh baginda hidup di syurga itu di antara asar dan terbenamnya matahari. Tetapi tidaklah diketahui sama ada hitungan kita ataupun hitungan satu hari seumpama 1000 tahun. Itu tak diketahui. Ini satu pendapat. Sedangkan wal aqwa annahu makatha 130 aman. Dan pendapat yang lebih kuat adalah 130 tahun. Pendapat yang lebih kuat adalah 130 tahun. Kemudian setelah mereka ini memakan sesuatu daripada pohon yang Allah Ta'ala larang mereka untuk memakannya, maka mereka diturunkan ke dunia. Maka kita guna istilah yang digunakan dalam Al-Quran. Kita tidak mengatakan Nabi Adam ini yang diturunkan dari syurga ke dunia ini bahawa baginda dihalau keluar. Ini tidak. Kerana perkataan halau ini dia membawa kepada menunjukkan kerendahan bagi Nabi Adam. Biasanya keluar kan ustaz kan, saat ambil anak campak keluar. Itu perkataan yang dihalau keluar kan. Tak nak keluar, maka orang paksa biasanya panggil gak, angkat, kemudian campak keluar. Tapi itu tak berlaku kepada Nabi Adam. Maka kerana itu kita tak guna istilah dihalau keluar. Begitu juga peristiwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah menyebutkan kita tak menggunakan istilah Nabi Muhammad melarikan diri, tapi kita guna istilah berhijrah. Berhijrah itu yang lebih sesuai. So upama kita bagi contoh, kalau orang tanya saya, kamu daripada mana? Saya melarikan diri dari Kelantan ke Selangor. Bak apa pula melarikan diri? Tidak. Kalau saya kata berhijrah, maka orang faham, oh, berhijrah mungkin mencari rezeki, contoh. Tapi kalau melarikan diri itu dengan buruan polis ke apa?
Maka begitu juga tentang Nabi Adam ini, kita tak kata Nabi Adam itu dihalau keluar kerana mengandungi unsur merendahkan baginda alaihi salam, tapi kita kata diturunkan. Maka Nabi Adam itu diturunkan di Hind. Hind ni satu tempat yang namanya Sarandip. Sarandip ini yang ia di Sri Lanka, dan ini berlaku pada hari Jumaat. Adapun Hawa, satu pendapat mengatakan diturunkan di satu tempat yang bernama Jeddah. Kemudian Nabi Adam pun mencari Hawa sehinggalah mereka bertemu dan mendekati antara satu sama lain. Dalam bahasa Arab ini izdalafat maksudnya mendekati. Maka kerana itu tempat tersebut dinamakan Muzdalifah, yang diambil daripada perkataan izdalafat, yang ia berada di antara Makkah dan Arafah. Maka ini mengikut pendapat satu pendapat. Pendapat lain mengatakan mereka ini bertemu di Arafah. Maka kerana itu dinamakan sebagai Arafat, iaitu ta'aruf. Adapun iblis yang dilaknat, maksud dilaknat di sini adalah yang jauh daripada kebaikan. Ini makna yang dilaknat itu, maknanya jauh daripada kebaikan. Maknanya iblis, kalau kita kata iblis laknatullah, maknanya dia jauh daripada kebaikan, kerana tidak ada kebaikan pada makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut setengah pendapat ni, dikatakan iblis dihalau di satu tempat bernama Ubullah di Iraq. Maka Nabi Adam dan Hawa ini bertemu dan Allah mengurniakan mereka anak-anak dan zuriat-zuriat. Maka Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anak baginda, seumpama yang kita sebutkan tadilah, apa yang manusia perlukan untuk hidup di dunia ini. Nabi Adam yang mengajarkan bagaimana untuk buat baju, bagaimana untuk buat roti, bagaimana untuk bercucuk tanam, dan apa yang manusia perlukan selain daripada itu untuk hidup di atas muka bumi ini. Kerana kita dah sebut, Nabi Adam bukanlah hidup tanpa ada aturan. Bukanlah turun ke bumi ni, aku nak buat apa, nak makan apa, tak tahu. Tidak. Bahkan Nabi Adam mengetahui perkara tersebut. Bahkan kita dah bacakan firman Allah Ta'ala tadi, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, dan Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Maka di sini peringatan yang penting, tidak betul mereka yang mendakwa Nabi Adam tak tahu bercakap. Bahkan ada sebahagian mengatakan Nabi Adam guna bahasa isyarat, ataupun yang mengatakan Nabi Adam itu hidup tanpa ada aturan. Maka ini diwaspadai. Bahkan mereka ikut agama Islam dan ada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Adam alaihi salam. Teruskan. Dan Nabi Adam hidup di dunia 1000 tahun kurang 130 tahun. Kurang 130 tahun. Kerana dikatakan Nabi Adam umur baginda 1000 tahun kan. Maka 130 tahun kita katakan pendapat tadi, sebahagian pendapat mengatakan hidup di syurga 130 tahun. Maka Nabi Adam hidup di dunia 1000 tahun kurang 130 tahun. Setelah Nabi Adam meninggal, maka anak keturunan baginda ni tetap hidup dalam beragama. Maknanya jahiliyah pertama, iaitu berlakunya kekufuran, kesyirikan, itu bukan berlaku pada zaman Nabi Adam, bukan. Dan bukan juga berlaku pada zaman Nabi Idris, pada zaman setelah kewafatan Nabi Idris. Itu ada satu tempoh. Tetapi setelah kewafatan Nabi Adam ini, seluruh anak keturunan baginda tetap hidup dalam beragama. Mereka semuanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dalam satu asar ini, Nabi Adam dimaqamkan di Mina, berdekatan dengan Masjid Al-Qaif. Dan di situ juga dimaqamkan 70 Nabi.
dan maqam mereka tidak terlihat sama sekali dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan maqam-maqam tersebut. Dan menurut sebahagian pendapat, Nabi Adam dimaqamkan di salah satu di India, salah satu gunung di India. Dan menurut pendapat lain, baginda Adam dimaqamkan di Abi Qubais yang berada di Makkah. Dan diriwayatkan Hawa ini alaihi salam hidup selama 1 tahun setelah meninggalnya Nabi Adam. Kemudian beliau meninggal dunia. Adapun maqam beliau menurut satu pendapat dimaqamkan di kota Jeddah. Yang kedua adalah Nabi Idris. Ini sedikitlah tentang para nabi. Yang kedua adalah Nabi Idris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Dan sebutlah kisah Nabi Idris dalam Al-Quran. Sesungguhnya beliau adalah as-siddiq, yakni orang yang sentiasa membenarkan dan seorang nabi. Nasab Nabi Idris ini adalah Idris bin Yad bin Mahlayil bin Qainan bin Anush bin Shith. Shith ini anak kepada Nabi Adam. Nabi Idris adalah nabi pertama yang memperkenalkan tulis menulis setelah Nabi Adam, memotong pakaian dan menjahitnya. Baginda juga yang pertama kali mengajarkan ilmu perbintangan, ilmu matematik, ilmu kedoktoran dan memperkenalkan tentang perancangan bandar. Baginda adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. Diturunkan kepada baginda ini 30 suhuf. Seperti mana Nabi Adam dan Nabi Syith, yakni Nabi Syith adalah anak kepada Nabi Adam. Nabi Idris juga diutus kepada umat yang muslim, kerana kita telah menyebutkan tadi jahiliyah yang pertama, iaitu berlaku kekufuran dan kesyirikan, itu bukan pada zaman Nabi Adam. Baginda diutus untuk mengajarkan syariat Islam dan mengajar umatnya untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ini tujuan para nabi, yakni menyeru manusia untuk beramal dengan syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Ketika di bumi, ramai umat baginda yang memusuhi baginda dan tidak patuh terhadap perintah Allah. Maka Nabi Idris ini diangkat ke langit. Sebahagian berpendapat baginda ini diangkat ke langit ke-6 dan sebahagian berpendapat diangkat ke langit ke-4. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa rafa'nahu makanan 'aliyyah, dan kami naikkan Idris ke tempat yang tinggi. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda diangkat ke langit yang ke-6. Adapun Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas, mengatakan baginda diangkat ke langit yang ke-4. Tetapi pendapat yang lebih kuat, baginda wafat di bumi, bukan di langit, seperti mana firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kalian dan di bumi kami kembalikan kalian, dan dari bumi kami keluarkan kalian sekali lagi. Ini pendapat yang lebih kuat lah. Tetapi dalam beberapa hadis ini ada menggunakan nama Nabi Idris ini dengan Akhnukh. Akhnukh ini yang dimaksudkan dengannya adalah Nabi Adam lah. Dan baginda ini adalah Nabi yang ketiga setelah Nabi Syith. Kerana Nabi Syith adalah anak kepada Nabi Adam. Kenapa baginda dinamakan dengan Idris? Kerana dikatakan berasal daripada perkataan ad-dirasah, iaitu pelajaran. Kerana baginda banyak mempelajari lembaran-lembaran, yakni suhuf-suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syith. Maka baginda mengajarkan syariat Islam kepada kaumnya yang dikatakan pada waktu itu di Iraq dan di Mesir.
Maka sampai sinilah ini serba sedikit tentang beberapa nabi lah. Yang ketiga yang kita akan sebutkan dalam pertemuan yang akan datang adalah Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh inilah nabi yang pertama yang diutuskan kepada orang yang kafir, kerana setelah kewafatan Nabi Idris berlaku jahiliyah yang pertama. Tapi bukan terus, cumanya ada beberapa tempoh juga. Setelah kewafatan Nabi Idris, kemudian ada beberapa orang yang soleh. Setelah wafatnya 5 orang soleh ini, Iblis datang beritahu kepada anak-anak mereka, jika kamu mahu mengingati mereka ini, maka buat patung. Itu yang berlaku pembinaan patung tu. Ini disebut dalam Al-Quran 5 orang ini. Kemudian setelah mati, meninggalnya generasi yang buat patung ni, Iblis datang lagi kepada generasi yang seterusnya. Iblis berbohong, mengatakan kepada mereka, ayah-ayah kamu ni menyembah patung tersebut. Sedangkan generasi ni dia dah mati. Bila dah mati, tak ada orang yang tahu, maka mereka pun sembah. Itu berlaku jahiliyah yang pertama. Cumanya tak benar jika ada sebahagian mengatakan Buddha itu adalah sebahagian daripada agama Islam, ada nabi yang beragama Buddha. Ini tak betul, kerana agama yang benar hanyalah agama Islam. Semua nabi membawa agama Islam. Yang berbeza adalah syariat sahaja. Dari sudut akidah itu tidak ada perbezaan. Kerana itu semua nabi mereka akan membawa kalimah tauhid, la ilaha illallah. Cumanya yang berbeza adalah syahadah yang kedua. Adam Rasulullah, Isa itu Rasulullah, adapun kita Muhammad itu adalah Rasulullah. Saya ada tengok sebahagian video kat TikTok, Facebook, YouTube, ada mereka yang cuba mengatakan ada nabi yang beragama Buddha. Kemudian dia kias, tengok agama Buddha, mereka tidak mementingkan urusan dunia akhirat. Tapi masalahnya agama kita dengan Buddha berbeza. Kita tidak menggalakkan minta sedekah. Ada agama yang hampir sama, tapi mereka meminta sedekah. Adapun Nabi SAW tidak menggalakkan umatnya meminta sedekah. Bahkan ada satu keadaan yang mana ia boleh membawa kepada maksiat lisan, meminta-minta bagi orang yang kaya. Yakni sama ada kaya dari sudut harta ataupun kaya dari sudut, yakni dia mampu untuk bekerja, yang mana dengan pekerjaan tersebut boleh menghasilkan keperluan asasnya. Maka kesamaan sesuatu dengan agama kita tak boleh untuk dikiaskan itu adalah sebahagian daripada agama kita. Seumpama di luar sana mereka nak cuba menjadikan Buddha itu adalah agama Islam, maka dia pun kias, cuba tengok cara hidup mereka, zuhud, mereka tidak mementingkan dunia, mereka mementingkan akhirat. Kalau kita tengok cerita Buddha kan, mereka bina pertempatan mereka di kuil-kuil di mana, di gunung, kerana nak mengasingkan diri. Tapi tak boleh kata itu asalnya daripada agama Islam, tidak. Maka sampai sini kita tahlil 3 kali dan kita salawat ke atas Nabi SAW 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi